Okey, kita kena laju Baik, soalan pertama, morfologi. Okey, dia suruh soalan tu minta kita cari apa? Dua kata bantu dan dua kata hubung. Yang ni cikgu tak nak terang lagi sebab dah hujung tahun ni semua dah tahu kan kata bantu tu apa dia, kata hubung tu apa dia kan. Baik, sekarang ni cikgu nak minta kamu respon dekat chat pula dekat dalam ni, Padlet ni. Okey. Okey, cara respon macam ni kejap cara respon macam ni. Okey, cikgu nak kamu buat macam ni. Sekejap. Okey, contoh Okey, contoh macam ni Kata bantu. Satu apa dia? Dua apa dia? Eh, satu. Tak boleh lah pula. Dua. Lepas itu kata hubung. Satu, dua. Macam ni boleh? Lepas tu jangan lupa tulis nama kat atas ni. Okey, boleh Baik, kejap. Soalan dia. Ingat balik kata bantu apa dia? Kata bantu ni ada dua. Kata bantu aspek tentang masa. Kata bantu ragam tentang keinginan, keengganan, kemahuan, kehendak. Kata hubung apa dia? Kata hubung ni digunakan untuk menggabungkan ayat majmuk. Menggabungkan dua ayat. Okay, cikgu nak 15 orang dalam kelas mula respon Wajib respon. Okey, cikgu bagi masa tambah lagi 5 minit Lagi 5 minit. Okey, ataupun kamu ambil gambar siap-siap boleh? Sebab cikgu nak baca komen. Okey, belum ada respon lagi. Okey dah Okey.
Okey, berapa orang yang tengah respon sebab saya tengok macam ada seorang je typing. Oh, okey okey baik baik. Baik. Okey, bagi yang baru masuk kelas, cikgu share link balik. Masuk link Padlet ni. Kelas senang ke susah? Yang susah ya. Okey, tak apa. Baik. Belum lagi. Kata apa kata hubung ada jumpa? Kata bantu ni ingat tak? Kalau kata bantu aspek ni tentang masa. Masa lalu, masa sekarang, masa hadapan. Ingat balik. Lagi satu kata bantu ragam. Ragam tu ingat tak? Kita gunakan kata bantu ragam ni untuk tulis pengajaran. Kita apa-apa-apa. Ya, betul.
Bukan. Boleh tu kata bantu, bukan kata hubung. Kata hubung tu dia digunakan untuk menggabungkan dua ayat. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua ayat. Ada siapa yang dah siap? Okey, banyak. Okey, Farzana betul. Patut, telah. Patut tu kata batu ragam. Telah kata batu aspek. Untuk dan. Okey, untuk ni bukan tau. Farzana. Dalam teks ni, dalam teks ni, untuk satu kedua. Untuk ni tidak berfungsi sebagai kata hubung. Untuk ini berfungsi sebagai kata seni nama. Sebab apa? Sebabnya untuk kat sini ialah kata sendi. Pembangunan negara ialah kata nama. So bila kita gabungkan jadilah kata sendi nama. Kalau kata hubung ni dengan syarat dia gabungkan dua ayat. Contoh, Farzana pergi ke sekolah untuk apa? Menuntut ilmu. Nampak? Dekat sini ada dua ayat. Ayat pertama, Farzana pergi ke sekolah. Ayat kedua, Farzana menuntut ilmu. Faham tak? Itulah dia konsep kata hubung. Kalau macam ni, pembangunan negara ni hanyalah kata nama. Dia tak boleh jadi ayat. Faham tak, Farzana? Mana Farzana? Farzana, faham? Okey, bagus. Fatimah, patut, telah, dan seterusnya. Seterusnya tu bukan kata hubung. Seterusnya kata hubung. Seterusnya tu penanda wacana. Okey, seterusnya tu penanda wacana. Hari ni, kata bantu telah. Lagi satu hari ni, patut ataupun boleh. Kata hubung yang dengan dan. Ya, betul hari ni. Nisha telah dapat dan yang betul Nisha. Eh, Anissa telah boleh dan dapat. Dapat tu bukan kata hubung eh. Dapat tu kata bantu. Okey, selesai eh. Baik, sekarang ni kita teruskan dengan soalan kedua. Okey, setakat ni ada tak nak tanya apa-apa pasal soalan pertama tadi? Siapa ada soalan? Jangan malu-malu tanya je kat sini. Tak ada eh? Okey, baik. Teruskan dengan soalan kedua. Okey, saya nak respon. Saya nak minta respon seorang. Ayat pertama ni. Mana dia punya subjek? Negara kita mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Mana subjek, mana predikat? Kita respon dekat chat. Ataupun boleh buka mic. Mana subjek, mana predikat? Sebab soalan ni dia minta kita kenal pasti subjek dan predikat. Ya, bagus Nisha. Negara kita ialah subjek. So, mempunyai pelbagai kaum dan perayaan ialah predikat. Okay, senang je nak detect kan. Biasanya inti bagi subjek ialah kata nama, frasa nama kan. Baik, ayat kedua. Penganjuran rumah terbuka dapat merapatkan hubungan masyarakat pelbagai kaum. Mana subjek? Penganjuran rumah terbuka. Betul, Fazana. Tahniah. So, penganjuran rumah terbuka ni ialah dia punya inti dia frasa nama.
Baik. Ayat terakhir, pelancong asing tertarik dengan amalan rumah terbuka di negara kita. Mana subjek? Manakah subjek bagi ayat ketiga? Bagus Nisha. Pelancong asing. Pelancong asing tu frasa nama. Dah, senang saja. Tu soalan subjek predikat ni, insya-Allah lah keluar apa ni SPM. Kemungkinan besar lah kan. Okey, macam biasa soalan ini kita kena cari kesalahan bahasa. Ada 9 kesalahan bahasa. Okey Baik, kamu respon dekat chat je, tak payah respon dekat Padlet sebab kalau respon dekat Padlet nanti ramai pula yang tiru jawapan. Okey. Okey, boleh respon sekarang. Apa dia perkataan yang salah? Ingat kat sini ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan frasa, kesalahan kata, apa lagi? Okey, ada 9 Boleh komen sekarang dekat chat. Bergandakan, betul. Bergandakan tu salah. Mana bergandakan ni? Ya Allah. Sudah. Okey, ni. Ya, saya guna zoom in lah. Okey, bergandakan salah. Kalau salah apa yang betul? Yang ni kesalahan imbuhan. Ya, apa sana Bergandakan tu kesalahan imbuhan. Yang betul lah bekerja menggandakan Okey, menggandakan. Cuba kat sini Menggandakan. Okey, Fazana respon ialah tukar adalah. Ya, betul Ialah tukar kepada adalah. Kenapa? Adalah, ya Allah. Sebab kita gunakan adalah ni untuk kata tugas. Kan? Ialah ni untuk kata nama. Ha. Masalah sekarang ni untuk ni bukan kata nama. Untuk ni kata tu tugas. Sebab itulah kita kena gunakan adalah. Okey, lagi satu kaki tangan. Ya, kaki tangan tu kena rapatkan. Sebab kaki tangan tu ialah kata majmuk. Kaki tangan ialah kata majmuk. Mana kaki tangan? Ya, kat sini Kata majmuk yang telah mantap kena rapatkan. Okey, kaki tangan. Okey. Kalau per tak boleh ke cikgu? Per satu. Berturut. Ya, berturut-turut. Kena gandakan Mana berturut ni? Okey, berturut. Berturut turut. Okey, sebab ini ialah kata ganda Yang ganda tu. Yang ganda tu. Oh, kamu nak tukar apa? Pergandakan. Tak boleh pergandakan, tak boleh. Biasa imbuhan per ni imbuhan kata nama biasanya. Biasanya imbuhan per ni kata nama. Pekerja,
perkembangan, pelatih, pemain, apa lagi? Peletakan, semua kata nama. Kalau imbuhan kata kerja ni biasanya imbuhan ber, me, meng, ter, di. Itu imbuhan kata kerja. Okey, ada aman? Okey, lagi. Ada, kamu baru cari 4. Ada lagi 5. Maklumkan. Bagus, Malaysia. Maklumkan. Perform ini. Ya, maklumkan ni ialah kesalahan imbuhan. So, kita kena letak imbuhan awalan. Memaklumkan. Sebab ini ialah ayat aktif. Ya, ayat aktif. Ha. Kalau tak ada imbuhan awalan, biasanya kata kerja tu wujud dalam ayat pasif. Kan? Kenapa ayat aktif? Sebab subjek dekat depan. Pelaku dekat depan. Pihak pengurusan tu ialah pelaku. Subjek kan? Subjek kat depan, kata kerja dia mestilah kata kerja. Kata kerja transitif. Kata kerja aktif, transitif. Sebab wujud dalam ayat aktif. Ini bukan ayat pasif. Okey lagi. Okey, yang baru masuk yang penting. Nanti cikgu terangkan kata kerja aktif, transitif. Kata kerja aktif, tak transitif. Sebab student cikgu yang lama tu semua cikgu dah ajar dah kan. So untuk takwim baru ni cikgu akan terangkan balik. Berkumpulan secara, berkumpulan secara. Betul betul betul. Meningkatkan hasil jualan individu dan berkumpulan secara berterusan. Ini betul. Secara tu merujuk pada berterusan. Secara tu kita panggil apa kata sendi. Tak 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 tak. Okey, cepat. Lagi 5, lagi 5. Ni lagi 5, lagi 4. Okey, saya bagi clue Dekat memo ni kat sini ada kesalahan kata, ada kesalahan kata. Kesalahan kata adjektif. Lagi clue dah. Bukan, kesalahan kata. Kesalahan kata tugas. Kata tugas tu patutnya kena gantikan dengan kata adjektif. Tenang je. Kata tugas tu kena ganti dengan kata pekerja kata nama. Pihak pengurusan pihak pengurusan betul. Saya lu markah kat sini. Tak apa tak apa. Baik, kat sini dah. Sistem pengajaran baru. Perasan tak? Baru ni kata apa? Baru ni kata apa baru? Siapa tahu baru ni kata apa? Kita baru bincang tadi. Soalan satu tadi. Baru tu kata apa? Takkanlah baru kata sendiri nama. Baru tu kata, bukan. Ya, Nisha, kata bantu. Kata bantu aspek. Contoh ayat macam ni. Okey, contoh ayat Nisha baru, baru apa? Baru berlatih. So, baru ni ialah kata bantu aspek. Menunjukkan masa apa? Masa sekarang. Dan masa sekarang. Tapi kat sini dia tak nak kata bantu. Dia nak kata adjektif. So, kata adjektif yang tepat ialah baharu. Faham? Ha. Walaupun kita punya pertuturan kan.
Kalau kita sembang-sembang dengan siapa saja, kita takkan cakap baharu. Weh, aku beli motor baru ah. Weh, aku beli laptop baru ah. Dia tak cakap pun aku beli laptop baru. Aku beli motor baru. Tak. Sebab dalam kebiasaan kita pun kita akan cakap baru, bukan baru. Sebab itulah masih ramai masyarakat Malaysia sendiri tak tahu dengan kewujudan perkataan baharu. Ha, faham? So lepas ni kamu kena betulkan. Betulkan kamu punya penggunaan perkataan tu baharu, bukan baru eh. Okay, baru tu untuk kata bantu. Baik, siapa nama tadi? Siapa respon tadi betul dia? Ya, ya Ina, betul. Yang tukar bahawa. Okay, yang ni salah Yang ni salah bahawa. Memaklumkan kepada semua pekerja bahawa. Ya bagus, bahawa. Bahawa pun kata bantu. Bahawa tu kata bantu. Eh, silap, silap. Kata bantu. Bahawa tu kata hubung. Kata hubung Kata hubung pancangan komplement. Bahawa ialah kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement ni ada dua je. Bahawa dengan untuk. Diisytiharkan, diumumkan. Ni betul. Tak masalah. Intensif jadi insentif. Intensif jadi intensif jadi insentif. Mana satu ni? Oh, ni ya Allah. Ya, betul. Yang ini kesalahan ejaan, bukan intensif, insentif. Insentif tu macam satu bentuk bantuan lah. Insentif. Insentif Okey, lagi-lagi. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi satu je. Ya, Nisha betul. Kesalahan ejaan digital Bukan digital, digital. Digital. Digital Okey dah. Kejap, kejap Fazana. Diisytiharkan kejap. Cikgu yang bagi yang sesat Ya, betul betul betul. Jumlah ganjaran akan diisytiharkan. Diisytiharkan, bukan diisytiharkan. Diumumkan betul. Kalau diisytiharkan tu untuk apa ni macam pelantikan rasmi ataupun pengumuman rasmi yang melibatkan majlis-majlis rasmi kan. Itu diisytiharkan. Atau pemakluman tentang tarikh penting. So ni diumumkan betul-betul diumumkan. Okey dah. So setakat ini itu sajalah kan. Kejap lagi. Masa terlebih je. Satu. Satu lagi kesalahan istilah. Semoga sistem ganjaran ini akan meningkatkan inovasi. Bukan inovasi. Inovasi tu macam kita apa ni? Kita hasilkan satu bahan kepada bahan yang baru. Maknanya fungsi dia dah jadi pelbagai. Contohnya kita ambil botol minuman kan, botol plastik tu kan. Asalnya botol plastik tu kita buat untuk minum lah. Tapi bila kita menginovasikan botol plastik tu, dia akan jadi bahan baru. Contohnya tempat siram pokok ke, ataupun filter akuarium ke, ataupun kita buat tempat letak barang ke. Itu inovasi. Tapi kat sini bukan inovasi. Apa dia betul? Bukan inovasi. Huruf M. Ya, bagus Fazana. Motivasi.
Motivasi. Maknanya, bila pekerja dapat ganjaran, ganjaran tu macam mana? Okey, contohlah dia bekerja sebagai apa ni, jurujual kan. So, bila kerja sebagai jurujual, setiap barang yang dia jual tu, kalau dia dapat jual barang, dia akan dapat commission. Bila dapat commission, dia akan rasa, dia akan meningkatkan dia punya motivasi. Kan? Bila dapat commission, dia rasa macam dihargai. So, dia akan buat sale lagi. Dia akan buat sale lagi secara berterusan. Sebab bila dia tahu, setiap kali dia jual, dia akan dapat commission. Okey, dah. Itu saja Okey, soalan 4. Kita bincang sama-sama ingat tak? Bila dapat saja soalan ni, kamu kena cari apa dulu? Perkataan apa yang kamu kena cari? Ingat balik. Perkataan apa yang kamu kena cari? Ya, maka tu apa dia? Bagus Azmina. Baru nampak Azmina. Maka tu ialah kata pangkal ayat. Ingat. Ingat tak cikgu punya tips? Bu, ga, besu. Bu yang pertama ni ialah bu yang pertama ni ialah apa? Buang kata pangkal ayat. So macam Nisha bagi tahu maka pun lalu. Ya betul. Buang Mana maka ni? Ya maka buang, maka buang. Banyak maka je Lalu. Tetapi lalu kat sini tak payah buang pun tak apa. Sebab lalu kat sini berfungsi sebagai eh lalu itu bukan kata pakai ayat Sorry, lalu tu kata hubung. Pun bukan kata pakai ayat. Pun tu kata penegas. Okey. So maka je apa lagi? Tak ada selain kat maka apa lagi? Selain maka. Al-Kisah, Arakian, Syahdan, Sebermula, benda lagi, Hatta. Itulah kata pakai ayat. Kata pakai ayat tu lebih kurang macam pandai wacana lah kan. Okey, dah. Baik. Bu yang kedua. Buang apa lagi? Siapa yang ingat cikgu ajar teknik ni? Ke kamu dah lupa lah? Pak student cikgu ni ada yang set dia keluar, set masuk yang baru lah. Cikgu dah pening. Okey, yang kedua ialah buang apa lagi? Ingat tak? Siapa boleh respon? Buang apa lagi? Buang apa lagi? Buang. Macam ni saya beritahu lah. Pun ataupun nya. Apa lagi? Lah. Ha. Ini namanya kata tugas. Tapi tak semestinya kita kena buang. Ada masa-masa kita kena buang. Kat sini ada tak? Tapi kat sini dia kita perlukan. Pun ni kita perlukan. Ada setengah pun tu kita kena buang. Adalah lah. Lah tak ada. Nya ada. Nya kat sini kita perlukan. Nya tu merujuk kepada kata dasari. So tak ada yang kena buang kat sini. Dah. Ga. Ga tu maknanya gantikan. Gantikan
Gantikan apa? Kata, kata pula. Bahasa Melayu klasik. Maknanya bahasa Melayu klasik tu kita kena gantikan dengan bahasa Melayu moden. Cuba kamu tengok sini. Apa dia bahasa Melayu klasik kat sini? Maknanya bahasa kamu tak faham langsung. Apa dia? Kau tak dengar suara ni? Apa dia bahasa Melayu klasik? Ya, gemeretak. Okey, lagi. Apa lagi benda yang macam perkataan yang pelik-pelik? Ya, pustakanya. Bagus, lagi. Senaraikan. Ya, harta yang kemas-kemas. Betul. Lagi. Tu je kan? Baik. Kita tengok. Kita ulas yang pertama tadi. Kita ulas yang pertama tadi. Okey, apakah maksud gemeretak? Okey, apakah maksud gemeretak? Bergemeretak ni dia macam dia macam bunyi tau. Dia macam satu bunyi. Bunyi dia macam bunyi hujan. Okey, contohlah kat rumah kita kan, pakai atap atap apa ni? Kita panggil macam atap zinc kan. Kalau ada hujan turun, atap kita hujan tu bila dia turun dekat atap rumah kita tu, atap zinc tu dia akan bunyi tap 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 kan. Itulah dia bunyi gemeretak. Ada macam bunyi kena tembak, macam bunyi kena tembak kan. Itulah maksud gemeretak. Faham? Ha, gemeretak ni sejenis bunyi. Walaupun itu bahasa Melayu klasik, tapi kita masih gunakan sampai sekarang gemeretak tu. Jadi kita kekalkan gemeretak. Baik, pustakanya. Pustaka ni macam jampi lah kan. Pustaka ni macam jampi. So, pustaka ni kamu kekalkan pun tak apa. Tapi kalau kamu nak tukar kepada mantra pun boleh juga. Okay, faham Okey, harta yang kemas-kemas. Yang ni kemas-kemas ni kita kena tukar. Kemas-kemas tu maknanya harta yang apa? Kenapa orang cakap barang emas tu kita panggil barang 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 kemas? Betul tak? Ya, bagus. Fazana bernilai. Betul orang cakap, aku nak beli barang kemas lah. Barang kemas apa benda barang kemas? Barang kemas tu barang yang bernilai. Ataupun barang yang berharga. Okey Bukan, berkemas tu bukannya kemas, kemas barang ke? Tak. Kemas tu bernilai, berharga. Okey, dah. So, kita boleh ubah. Setelah hari malam, mana ya Allah? Maka ni nak buang pun tak apa. Nak gantikan pun tak apa. Ke Talasari pun masuklah ke dalam kota. Maka. Maka ni kamu gantilah. Jadi. Didengarnya. Didengarnya. Bunyi orang berkawal. Dan bunyi lembing perisai gemertak. Perisai gemertak. Bergemertak. Maknanya bunyi tu. Maka. Maka ni tukarlah pula. Oleh itu, Ketelasari pun membaca pustakanya lalu ia. Ia ni nak tukar kepada dia pun boleh juga. Sebab ia ni merujuk kepada orang. Pada tengah-tengah tak betul kan? Bukan pada tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Bukan di tengah. Di tengah-tengah. Orang banyak. Orang banyak ni tukar kepada orang ramai. Orang yang ramai. Itu lalu masuk ke rumah bendahara. Jadi,
Dicurinya harta yang bernilai. Lalu dibawanya kembali. Kembali ni tukar kepada pulang. Okey. Simple je kan? Asal Asalkan kamu tukar. Jangan kamu salin balik. Itu je. Kalau kamu salin balik, maka kosong. Okey, faham tak? Okey, ada apa-apa soalan? Dah pukul 9 dah, kejap pukul 9. Okey, tak apa, tak apa. Teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, peribahasa Peribahasa ni memang mencabar tau. Sebab peribahasa ni kamu kena rajin baca buku teks. Buku teks form 4, buku teks form 5. Memang soalan SPM ni dia akan ambil peribahasa dalam buku teks je. Okey Tu kamu kena senaraikan. Semua peribahasa dalam buku teks form 4 dan peribahasa dalam buku teks form 5. Dalam malas syari, kamu boleh Google dia. Ada dah kat internet, banyak dah. Senarai peribahasa dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. Baik, jom tengok yang pertama. Pak Hamid dan Mak Timah tidak mempunyai anak. Lalu diambil Siti Baizura sebagai... Ni senang je. Ya, anak angkat. Anak angkat tu bukan anak kandung. Bukan anak kandung. Anak angkat. Siti Baizura dijaga dengan baik dan diberi kasih sayang yang sepenuhnya bagai ya, bagai menatang minyak yang penuh. Namun apabila dewasa Siti Baizura tidak mempedulikan ibu dan ayahnya. Hal ini menyebabkan hati Pak Hamid dan Mak Timah berkecai. Yang ini susah sikit. Okey, apa peribahasa yang sesuai untuk orang yang kecewa ataupun sedih? Bagus, Fazana. Bagai kaca terempas ke batu. Wih, bagus. Fazana pernah buat ke soalan ni? Okey dah. Ataupun bagai hujan jatuh ke pasir. Bagai melukut di tepi gantang. Okey. Allahu Akbar. Okey, selesai. Peribahasa ni tak ada cara lain lah. Kamu kena hafal. Kalau kamu dah hafal, kamu buat latihan peribahasa dekat dalam Quizizz kan. Kamu search je Quizizz kat internet tu. Kamu tulis kat situ peribahasa tingkatan peribahasa SPM. Ataupun peribahasa tingkatan 5 kan. Sudah akan keluar soalan, boleh jawab. Okey. Okey, siapa nak baca bahan satu? Dengar. Cikgu nak dengar suara kamu pula. Okey, kalau cikgu baca, bosan pula kan. Okey, siapa nak baca? Allah Akbar. Okey, keren pula. Okey, hari ni boleh baca hari ni. Boleh buka mic Industri pelancongan merupakan antara sektor utama menyumbang kepada ekonomi negara. Namun demikian, COVID-19 menyebabkan industri pelancongan terjejas teruk. Oleh itu, sektor pelancongan perlu bangkit untuk memperkukuh ekonomi negara. Langkah-langkah proaktif perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk memulihkan industri pelancongan negara. Antaranya, tahun 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Melawat Malaysia. Sebanyak 23.5 juta pelancong antarabangsa disasarkan oleh kerajaan dengan unjuran pendapatan sehingga 76.8 bilion ringgit. Promosi yang agresif perlu dilakukan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Kebudayaan Malaysia melalui pelbagai program pemasaran
Program seperti pelancaran ke pelbagai aktiviti promosi di dalam dan di luar negara, promosi dalam talian dan media sosial serta peningkatan infrastruktur pelancongan dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Okey, terima kasih. Baik. So, bahan satu ni tema dia tentang pelancongan. Okey, dia kata apa? Bila berlakunya pandemik COVID-19, industri pelancongan akan terjejas. Itu betul Okay, COVID berlaku waktu bila? Kita lockdown bulan bila Bulan 3 kan? Bulan 3 2020, betul tak? Time tu lah sekolah semua tutup. Apa ni, pasar raya ke, shopping mall semua tutup. Tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri kan? Sepadan negara pun tutup kan? Waktu tu kamu form apa? Form 2 kan? Betul tak? Kamu sekarang form 4 kan? Form 2, form 3, form 1 kan? Betul tak? 2020. Betul tak? Ni, hari ni. Betul kan form 1 kan? Waktu tu semua tak boleh pergi sekolah sebab COVID. Hampir 2 tahun kamu belajar online kan? Okey, antara lokasi pelancongan ataupun tempat pelancongan yang dah terbengkalai, ada satu taman tema dekat Sungai Petani. Tak lupa nama taman tema tu. Memang dah macam tempat hantu lah. Sejak COVID tu memang tutup. Dia bankrupt lah. Tak salah cikgu dekat mana Carnival Water Park Betul tak? Siapa orang Kedah sini? Matt kat Ipoh kan? Kat Ipoh. Kat Ipoh tu pun dah terbengkalai dah. Dah macam tempat hantu lah. Macam penuh. Macam dah macam tempat apa ni? Jurassic Park lah. Cikgu pernah pergi map tu. Cikgu pernah pergi map tu tahun 2019. Waktu tu cikgu pergi free je. Cikgu pergi free. Dapat tiket free. Sebab waktu tu ada majlis pelancaran jersey. Tim apa ni? Tim PKNPFC kan? Dan tu cikgu masuk free. Setahun sebelum tutup tu. Dah tengok COVID. Habis. Sian Sebab itu antara tema-tema apa animasi yang terbesar dekat Asia Tenggara kan. Tapi sayangnya dia 3 tahun je bertahan. Lepas tu sampai sekarang je jadi macam tu. Sekarang, sampai sekarang tak ada siapa yang nak beli Max tu. Hakim orang Ipoh Hakim. Ya orang Ipoh pun Hakim orang ni kan, orang Penang kan. Pernah pernah pergi Max kan? Oh, mahal tiket dia kan. Masuk bayar, lepas tu nak main dalam tu pun dah bayar juga. Aku pergi 2 kali je. Okay dah. Tu je lah. Sembang-sembang sikit tak ada bosan. Baik, bahan kedua. Siapa nak baca bahan kedua? Baik, kerik-kerik ya. Cikgu nak ni lah. Anissa. Okey, Anissa. Okay, boleh baca? Uh, Johor Bahru pemulihan industri pelancongan negara semakin memberangsangkan dengan jumlah kehadiran pelancong adalah bangsa kian meningkat dari semasa ke semasa. Pengaruh kanan bahagian domestik dan acara tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata walaupun baru mencecah kira-kira 50% berbanding jumlah kehadiran pelancong asing pada 2019, perkembangannya semakin positif. Perkembangan itu dilihat selepas pembukaan sepadan negara semula pada April lalu. Pada Mac 2020, apabila pintu sempadan negara ditutup, industri pelancongan antara yang paling terkesan. Bagaimanapun, selepas pintu sempadan negeri dibuka pada Oktober 2021, kita berjaya memulihkan pelancongan domestik. Semua pihak yang terlibat dalam industri pelancongan domestik dapat bernafas
ketika itu kerana kita menggalakkan orang ramai melancong di dalam negara kita. Okey, terima kasih. Okey, so dekat bahan 2 pun tema sama juga pasal pelancongan. Okey, dia beritahu um, apa ni? Okey. So, sektor pelancongan ni ditutup pada tahun 2019, 2020 kan? Mac 2020. Lepas tu kerajaan buka balik sempadan negeri Oktober 2021. So, bila buka sempadan negeri, kita boleh pergi melancong lah kan? Tapi melancong kat dalam dalam Malaysia je lah kan? Okey. Boleh kat sini, kat sini. So, bila dah dibuka sempadan negeri tu, maknanya kita punya ekonomi pun bertambah baik lah. Cuba ingat lagi, waktu tu ada satu hotel kat Penang. Kat Penang rasanya. Aku lupa hotel apa. Waktu sepadan negeri tutup atau sepadan daerah tutup kan. Lepas memang hotel tu memang hampir nak bankrupt tau. Kan? Dia tak boleh bayar gaji pekerja apa kan. Lepas tu hotel tu buat apa tau? Dia pergi masak dekat luar hotel tu. Kan dia masak. Dia buat jualan jualan macam drive-thru tau. Maknanya dia jual makanan hotel dekat tepi jalan. Dekat depan hotel tu. Bayangkan. Hotel tempat sebut macam tu Hotel bintang pun. Dia buat macam. Depan hotel tu dia buat macam tempat masak. So dia masak makanan hotel tu dia jual ke orang. Dia macam peniaga tepi jalan lah. Kat Penang. Ingat lagi. Dia buat macam tu sebab apa? Sebab nak survive. Sebab nak bagi apa ni? Dia nak bagi gaji kat pekerja dia kan. Okay. Selesai. Soalan pertama. Okay, macam biasa kalau soalan maksud ni. Kalau dua perkataan. Jawapan dia pun dua perkataan. Cikgu ulang. Kalau dia ada dua perkataan. Jawapan dia pun dua perkataan. Tapi ada juga yang lebih. Yang lebih. Kadang-kadang dia tambah kata hubung kan. Okay. Baik, apakah maksud peranan? Apakah maksud peranan? Contoh, ibu bapa haruslah memainkan peranan. Pihak kerajaan haruslah memainkan peranan. Apa benda peranan ni? Kita sebagai murid mempunyai peranan. Peranan tu apa dia? Ya, tugas. Bukan ciri tugas. Ataupun fungsi. Ataupun tanggungjawab. Itu maksud peranan. Kita semua ada peranan. Kita semua ada tanggungjawab. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab. Kerajaan mempunyai tanggungjawab. Faham? Itu maksud peranan. Penting tu apa dia penting? Penting tu apa dia? Important. Bukan. Ya, utama. Hebat, tanggungjawab yang utama. Tambah kata hubung kan. Ataupun tanggungjawab yang mustahak. Mustahak tu penting lah. Itu je sekarang ni. Penting, utama, mustahak. Ataupun terbaik. Okey. Tengok soalan kedua. Soalan kedua ni, macam yang cikgu beritahu sebelum ni, ingat, kita kena salin sebiji-sebiji macam dalam bahan. Copy and paste saja. Tak payah tambah perkataan, tak payah buang perkataan. Okey, soalan dia. Ish, hal ni. Okey, usaha-usaha memulihkan industri pelancongan negara. Okey, usaha-usaha memulihkan industri pelancongan negara. Maknanya apa dia cara-cara untuk apa untuk pulihkan
pelancongan dekat Malaysia ni. Okey, jom tengok bahan satu. Kalau usaha-usaha ni biasanya dia banyak kata bantu. Perlu, mesti, boleh, dapat, harus. Okay. Apa dia usaha untuk pulihkan pelancongan negara kat sini? Apa dia? Okey, kamu boleh gunakan pen. Kamu boleh gariskan dalam bahan ni. Apa dia punca? Apakah usaha dia? Dalam bahan ni ada dua usaha. Ambil satu je. Dalam bahan satu ni ada dua usaha. Ambil satu usaha je. Jumpa tak? Kalau kamu nak tulis, kamu buka mic bagi tu cikgu. Ataupun kamu tulis satu perkataan dekat chat tu, cikgu akan cari. Apa dia? Apa usaha untuk pulihkan industri pelancongan dekat Malaysia ni? Setelah, ya betul Hakim, aktiviti promosi ni So kamu salinlah semua ni. Ya Hakim salinlah sampai pemasaran ni. Kamu janganlah salin sampai pelancongan je. Kosong maka kamu Salin sampai habis. Walaupun jawapan kamu betul, tapi kalau kamu salin separuh, kosong markah. Ingat salin sampai habis. Baik, lagi satu usaha ni dia. Okey dah. Baik, tengok balik usaha bagi bahan kedua. Apa dia? Apa dia usaha untuk memulihkan industri pelancongan dekat bahan kedua? Bahan kedua pun ada dua usaha juga. Cikgu nak satu je. Apa dia? Tadi aktiviti promosi kan? Mana Kementerian Pelancongan kena buat promosi lah kat mana? Kat platform media sosial kan? Macam TikTok. TikTok sekarang ni memang sangat berkesan lah kan? Sebab sekarang ni ada ramai remaja masyarakat cenderung pada TikTok kan? Dulu orang suka tengok live kat Facebook kan? Sekarang ni orang suka buat live dekat TikTok. Ya, Fazana, betul pembukaan sepadan ni dia. Selepas pintu sepadan negeri dibuka pada bulan Oktober. Menggalakkan orang melancong. Okey, Hakim. Ini bukan Hakim. Itu lebih kepada pesan. Ya. Ah, menggalakkan ni kesan. Itu kesan daripada pembukaan sepadan. Kalau kita buka sepadan negeri, itu akan menggalakkan orang untuk melancong dalam negara. Faham? Kalau kita buka sepadan negara, itu akan menggalakkan orang ramai melancong dekat luar negara. Faham? Faham okey Tu Hakim cakap tu kesan dia. Apa kesan positif dia? Itu bukan usaha. Lagi satu usaha mana ni. Pembukaan sempadan negara. Okey dah. Itu saja. 3 markah maknanya 2 isi. Tapi saya galakkan bagilah lebih pun tak apa. Pemeriksa akan ambil jawapan yang betul. Okey, soalan terakhir belum lagi. Soalan ketiga. Soalan tiga ni soalan kebat. Slogan Cuti Malaysia mengajak pelancong agar memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Pada pendapat anda, apakah daya tarikan yang mendorong kedatangan pelancong ke Malaysia? Okey, macam inilah. Apa keistimewaan yang ada kat Malaysia sehingga pelancong ni berpusu-pusu datang dekat Malaysia ni? Apa benda yang best kat Malaysia ni sampai ramai pelancong ke Malaysia? Itu dia. Apa sebab-sebab? Senang je. Okey, baik. Cikgu nak kamu respon kat chat. Kat chat pula dekat Padlet. Boleh?
Respon dekat Padlet. Cikgu nak seorang bagi satu je. Seorang bagi satu je boleh. Apa daya tarikan yang ada kat Malaysia sehingga mendorong kedatangan pelancong asing? Okay, boleh eh? Ya, link tadi ada tak? Guna link tadi. Seorang satu eh. Jangan bagi banyak. Nanti cikgu pening nak baca. Seorang satu. Antara daya tarikan yang mendorong kedatangan pelancong ke Malaysia ialah okay, siapa yang dah siap? Oh, dah. Wah, kes orang je yang lain. Tarikan kepelbagaian. Okey, macam ni. Masuklah Malaysia kaya dengan kepel kepelbagaian budaya, keindahan alam semua jadi. Ya, betul. Tapi, yang ni dikira satu isi je. Kalau boleh, hakim asing kan? Boleh hakim asing macam ni. Kaya dengan kepelbagaian budaya, kaya dengan kepelbagaian adat dan budaya. Budaya. Seterusnya, Malaysia mempunyai keindahan alam semula jadi. Seperti hutan simpan dan pulau-pulau. Akhir sekali, ataupun di samping itu, warisan sejarah. Negara kita mempunyai tempat 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 bersejarah. Tempat-tempat bersejarah. Akhir sekali, negara kita juga mempunyai pelbagai makanan apa?
Bukan makan, makanan tradisional yang lazat dan unik. Okey Hakim? Mana Hakim punya isi ni kena pecahkan pada ayat. Kalau Hakim buat macam tadi, dia kira satu markah je. Okey Hakim? Jelas Hakim? Okey. Baik, soalan last sebelum kita habiskan kelas. Okey, ni cikgu nak respon guna mic je. Boleh? Tak. Okey, macam ni cerita dia. Dia kata, rakan anda dan keluarga akan bercuti keluar negara pada cuti sekolah yang akan datang. Walau bagaimanapun, rakan anda bimbang kerana ini merupakan kali pertama dia dan keluarganya bercuti keluar negara. Sebagai rakan prihatin, cadangkan persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh rakan anda sebelum bercuti keluar negara. Okey, macam ni. Okay, bayangkan, Iman. Kawan Iman ni nak pergi cuti dekat luar negara. Dia kata, itu first time lah dia pergi cuti kat luar negara. Jadi, Iman sebagai rakan yang prihatin, apa yang Iman kena cadangkan? Apakah persediaan yang perlu dicadangkan kepada rakan Iman itu sebelum bercuti kat luar negara? Apa dia? Apa persediaan kita sebelum bercuti ke luar negara? Semua respon. Cikgu, Ya, kalau menyemak latar belakang sesebuah tempat, boleh ke? menyemak latar belakang sebuah tempat. Oh, Bukan kita latar belakang. macam... Macam check lah tempat Oh, tu. kita buat Betul ke research. tak? Yes, ya, research. Okey, saya akan mencadangkan kepada rakan saya untuk mencari maklumat tentang tempat-tempat menarik yang boleh dilawati di negara tersebut. Macam tu. Tak boleh kita main redah yang pergi kan. Kita kena research dulu. Okey, selain tu apa lagi? Kita sembang je. Nak habis kelas lagi 3 minit. Benda paling simple ni. Nak pergi luar negara kena ada apa? Kena ada duit. Betul. Tak ada duit. Nanti uh, kita mengemis tak. Rasa tak ada pelancong Eropah kan? Dia nak balik tak ada duit, dia pergi mengemis kat tepi-tepi airport tu, tepi-tepi jalan kan. Lepas tu dia buat satu signboard. Please donate me, I want apa entah balik kampung kan. Kan mengemis. Padahal mata wang lagi besar di Malaysia. So, saya akan mencadangkan kepada rakan saya supaya membawa wang yang secukupnya untuk melancong ke luar negara. Kita kena ingat sekarang ni mata wang Malaysia dah makin teruk kan. Satu USD bersamaan dengan RM4.74. Makin teruk Mana kita akan jatuh miskin kalau kita pergi melancong kat luar negara. Jadi kita duduk dalam Malaysia ni Okey, selain tu ada apa lagi tak? Ada 2 minit. Apa lagi persediaan yang kita kena buat untuk melancong kat luar negara? Selain kita cari maklumat kat internet tentang negara yang kita nak lawat, bawa duit, apa lagi? Ya, pasport. Maknanya rakan saya perlu membuat pasport sebelum bertolak ke luar negara. Okey. Okey, lagi seorang, lagi satu je. Apa dia? Ya, saya harus mencadangkan kepada rakan saya untuk membawa pakaian yang sesuai dengan suhu di negara tersebut. Kan? Contoh kalau nak pergi dekat negara Eropah kan, lagi-lagi kalau bulan 12 kan, musim sejuk. Jadi kena bawa pakaian tebal. Kan? Kena bawa sweater. Kan? Sarung tangan, cap. Ya, baju sejuk. Dah, itu saja Okey, baik selesai. So, kita akan tangguh kelas kita pada malam ini. InsyaAllah. So, rasa minggu depan kita sambung kot soalan ni. Sambung soalan yang ketujuh. Attendant.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, semua dah boleh left kelas. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, cikgu. Selamat bercuti. Selamat menyambut Teh Pusam. Terima kasih, cikgu. Sama.